Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana masih lagi diberi peluang ambil izin oleh Allah. Bahkan kita di musim hujan yang lebat ini, mudah-mudahan kita ambil peluang dengan hujan yang lebat ini di antara waktu masa yang kita berdoa, Allah makbulkan. Tak kira kita ni ada monsun ke, ada musim terpucuk ke, illah dia adalah hujan turun. Sebagaimana kita tengok orang pergi buat ibadah umrah, haji dan seumpamanya, bila hujan sana tu dia akan rasa satu nikmat, keseronokan, boleh menjadi tanda-tanda baik. Dikatakan siapa yang pergi sana dapat rasa nikmat tersebut. Sekiranya kita buka kitab hadis berkait dengan kelebihan hujan ini, memang tidak semestinya di tanah Arab, bahkan di seluruh bumi Allah ini bila turunnya hujan, sebenarnya tiadalah yang datang melainkan kebaikan dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita doa, Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah timpakan kami hujan yang bermanfaat. Bagi kita pula, biasa kita akan tambah pula, Allahumma hawalaina wa la alaina, janganlah engkau timpakan sesuatu yang buruk melainkan sekeliling daripada kami, mana bukan tempat kita lah. Turunlah dekat kawasan-kawasan yang tidak ada penghuni, seperti hutan, tengah laut dan seumpamanya. Kita doakan, maksudnya yang baik-baik sahaja turun kat kita. Mudah-mudahan hujan yang turun ini adalah hujan yang memberi rahmat. Alhamdulillah, pada malam ni pun saya syukur juga sebab dapat bersama dengan tuan-tuan, kerana hampir 3 malam terkepung dalam banjir. Malam kemarin duduk PPS semalaman. Jadi cuaca hari ni luar biasa tak? Subuh boleh balik rumah malam. Jadi betul tak malam ni ada kuliah, gagah juga lah. Biasa kalau lepas banjir ni ialah simpang sikit lah. Jadi kita masuk tajuk perbahasan kita dah masuk tajuk yang saya rasa pada sebelum ni saya sebut hukum belajar bab jual beli ni. Antara bab-bab tertentu ni saya sebut wajib bilhal. Maksudnya bila kita nak buat muamalat tu baru kita wajib belajar. Contohnya gadaian. Kalau kita tak buat gadaian, lagi itulah kita tak wajib belajar, sunat belajar. Tapi bila kita terlibat saja jual beli tersebut, maka wajib kita belajar. Tapi tajuk yang kita sambung ini adalah tajuk riba. Riba ini tajuk barulah kita masuk pada minggu yang lepas. Tajuk ni adalah tajuk yang wajib kita belajar lagi, kerana di sana dosa dia sangat berat, dosa besar. Bahkan disebut dalam Al-Quran istighfar perang dengan Allah. Bahkan jadi amalan orang Yahudi melemahkan selat umat Islam dengan amalan riba ini. Bahkan perkara tersebut bukan sahaja berlaku pada zaman Rasulullah, sehingga sekarang riba ni ada. Bahkan walaupun kita sebut di peringkat bank negara pun di sana menggunakan sistem bilangan syura dan seumpamanya, usul-usul Islam telah masuk, tapi kita masih lagi belum dapat keluar satu akta wajib orang Islam jauh ataupun tidak terlibat dengan jual beli riba. Tak boleh dah sampai sekarang. Tapi usaha tu, bila saya pergi ke banyak, dulu saya rajin pergi seminar berkait dengan muamalat ni lah, bank apa semua rajin. Dan pembentang tu orang Islam, ahli bank negara pun sebut memang kita nak masuk, cara kita ubah sikit-sikit dan proses tu sedang berjalan. Nak istilah dia islamisasikan perbankan dan juga muamalat. Hatta kalau kita tengok banyak lagi
jual beli riba masih lagi berluar luasa, tapi kita tak ada akta yang melarang. Seperti mana kita larang orang Islam tak boleh minum arak, tak boleh terlibat judi. Tu nampak. Tapi tak ada tubing. Orang Islam tak boleh terlibat riba. Kalau terlibat riba kena dengan hukuman sekian-sekian. Tak ada. Jadi kerana kuasaan dia tu masih lemah lagi. Walhal perkara ni perkara besar. Perkara besar. Nak kita kena belajar dan tahulah. Kita baru masuk dekat takrif. Takrif dari sudut bahasa, maksud dia lebihan ataupun bertambah. Kemudiannya dia pergi kepada istilah. Istilah ni lah sambungan kita. Menurut istilah para fuqaha, riba ialah kontrak yang dimenterai sebagai pertukaran barangan tertentu. Tetapi pada ketika kontrak dimenterai, pertukaran ini tidak diketahui kesamarataannya menurut ukuran syarak ataupun penyerahan salah satu atau kedua-dua barangan tersebut dilewatkan. Saya bila belajar masa mengaji bab riba ni, dia beri banyak takrif yang mudah untuk kita faham. Di sini salah satu takrif yang dibawa di sisi mazhab Syafi'i, yang mana dia bawa satu huraian dia, ada istilah itu barangan tertentu. Jadi barangan tertentu ni semua terlibat? Jawab dia tidak. Hanya yang diisytiharkan oleh syarak, barangan yang boleh berlaku riba. Yang jelasnya emas dan perak, dan juga beberapa makanan pertukaran seperti kurma dan seumpama yang disebut dalam hadis. Hadis tu kita akan baca dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dia akan sebut dekat tajuk kat bawah tu barangan yang berunsur riba. Jadi dia merujuk kepada barangan berunsur riba, yang ini akan disebut tajuk selepas ini. Tidak diketahui kesamarataan, maksudnya tak sama barang. Sama ada waktu lebih, maknanya kurang, maknanya tak sama. Sepatutnya dapat sama. Ini kalau saya sebut mudahlah nak ingat. Kalau kita cerita bab tukar emas di kedai emas. Kedai emas orang Islam yang tahu bab hukum riba ni, dia takkan beri tukar. Kalau kita bawa emas dalam bentuk cincin ke, bentuk rata ke, bentuk gelang, tak beri tukar. Sebab apa? Dia punya karat berbeza. Kalau sama pun berat dia berlainan. Jadi nak tak nak, dia akan cairkan ataupun tukar kepada duit dulu. Mana kita jual dulu, lepas jual jadi ke duit. Daripada duit tu barulah kita top up hantar emas yang kita nak beli. Ada pun yang guna kad kredit beli emas, jelas tu riba. Kad kredit hutang lah. Jadi sebenarnya kalau dekat kedai-kedai orang Islam yang saya tengoklah 2-3 kedai dekat Terengganu kita ni, memang kalau kad kredit tidak dibenarkan. Saja saya tanya pula staf tu, apa tak dibenarkan? Apa hidup ni? Mungkin sebab dia nak cash pun. Maknanya waktu kan dijual tu tak faham juga buat riba. Tapi betul dah dia buat tu. Memang bukan sebab nak cash. Sebenarnya kalau guna kad kredit, sebenarnya kalau kedai emas besar-besar antarabangsa tu, kalau kita pergi memang boleh guna kad kredit. Jenis kat airport Dubai ke Abu Dhabi memang ada boleh guna kad kredit. Jadi memang sebenarnya dia kira kad kredit ni dia sama je macam guna kad debit biasa bank tu. Sebenarnya dia kredit hutang. Macam saya sendiri ada 2 kad kredit ni. Memang bahaya. Memang bahaya. Sebab beli tak berasa pun kurang duit, tambah hutang. Ukuran syarak. Ukuran syarak merujuk kepada sukatan bagi barangan yang disukat ataupun timbangan bagi barangan yang ditimbang. Jadi yang ni merujuk kepada sukatan lah. Kalau jenis berat, dia kena ambil sama berat. Macam kurma ni, walaupun ada banyak jenis kurma, kalau kurma tukar dengan kurma mesti sama berat ni, tak kira kualiti. Kalau kita khabar
Kurma ajwa kan, ajwa ni kan mahal. Tak, kurma terbaik, kurma Nabi. Tukar dengan kurma daripada Sudan contohlah, daripada Afrika. Kualiti dia jauh lah. Kalau timbang kilo tu riyal sekilo contoh. Nak tukar dengan kurma ajwa sekilo, tak pernah sabar kan. Tapi itulah hukum syarak. Kalau kurma dengan kurma tak boleh, mesti kena sama untuk timbangan. Begitu juga barang-barang lain, hak jenis timbang-timbang, hak jenis sukat-sukat. Tujuan dikaitkan pada ketika kontrak dimenterai. Ni sebab dia ada kait dengan mesti dalam waktu tersebut. Dia bagi yadan biyadin maslan bimislim, mesti tangan dengan tangan, sama dengan sama. Maksudnya secara langsung, dia tak boleh tangguh langsung, dia tak boleh bayar ke dia, bagi barang ke dia, tak boleh. Dia mesti dalam ketika kontrak dimenterai. Nak sebutnya, tujuan dikaitkan pada ketika kontrak dimenterai ialah untuk tujuan ia tetap kontrak riba walaupun sama rata antara kedua-dua barangan diketahui selepas kontrak dimenterai. Contohnya, penjual menjual seguni tepung ditukar dengan seguni yang lain tetapi tidak diketahui kadar setiap guni tersebut. Kontrak ini adalah kontrak riba dan terikat dengan hukum riba yang akan dinyatakan nanti. Walaupun selepas kontrak tersebut dimenterai, kedua-dua barang ini disukat dan ternyata sebagai sama, ini kerana persamaan tidak diketahui pada ketika dimenterai kontrak. Ini syarat mesti sama. Contohnya, di kalau saya tukar sekilo kurma dengan kurma jenis ni. Jadi kurma hasil lagi ni tak timbang lagi, tapi setuju lalu dah. Dengan keadaan tak tahu timbangan dia berapa, dia kira riba juga. Walaupun lepas tu dia cek-cek, oh sama sungguh sekilo juga. Dia kena masa akad tu mesti jelas. Sama dia punya berat ni. Kalau tak sama tu confirm dah riba. Ni sama juga lepas kita timbang ke dia. Tak boleh. Dia mesti timbang masa kejadian tersebut. Kejadian tersebut. Penyerahan salah satu atau kedua-dua barangan tersebut dilewatkan bermaksud tidak berlaku penyerahan barangan antara kedua-dua pihak yang berkontrak ketika kontrak dimenterai ataupun kontrak tersebut menetapkan tempoh tertentu untuk penyerahan. Hal ni kedian ni dalam takrif ni maknanya sepatutnya kena serah lalu. Kalau kurma tadi sama berat dah. Hak ni sekilo tapi hak ni nak serah hisap. Tak. Hak penjual ni nak serah hisap, jawab dia berlaku riba walaupun sama dah. Begitu juga emas tadi. Emas tadi pun sama. Jika saya nak tukar emas dengan emas, berarti boleh tak? Saya nak beri hisap, tak boleh. Ini kerana boleh berlakunya riba dengan sebab tempoh tadi. Dia kalau kita pergi perincian sebab apa riba, jangan bincang pasal illah riba. Barang-barang riba ni sebenarnya memang kalau kita cek balik, kualiti dia akan berbeza bila lambat ataupun cepat. Macam emas lah, hari ni tak harga lain, esok harga lain. Kalau kita kekos sama keras je, timbang sama je tapi warna jadi naik turun harga emas ni. Dalam fiqh bila bahas kenapa emas ini, dia pergi kepada Allah. Sampai ke buat kesimpulan bab emas ni, Allah jadikan emas ini diciptakan sebagai satu barangan yang ada nilai mata wang secara semula jadi. Diguna pakar pada zaman sebelum, maknanya tak tahu bila mula guna emas ni, tapi emas ini dijadikan mata wang sampai bila-bila. Katanya sampai kiamat. Tak, dia berbeza dengan wang kertas. Wang kertas ni kemudian timbul. Bukan zaman Rasulullah tak guna lagi wang kertas. Royaknya benda tu adalah perubahan. Bila mana wang kertas ni bergantung pada sebuah negara. Bila negara tu berlaku peperangan ataupun dijajah, mata wang tu semakin jatuh. Akhirnya kalau negara tu tak ada, mata wang tadi tak ada nilai langsung. Langsung tiada nilai. Jadi mata wang dengan emas ni dia banyak dah beza dia.
berbanding dengan emas. Tu kalau dengar cerita zaman Jepun, harta orang buat larinya emas je lah. Nak ada duit ke apa ke, tak selamat lah, bukan boleh guna pun. Tapi emas boleh guna buat jual beli dekat mana-mana negara sekali. Dan bukan mudah nak buat keluar emas daripada negara mana-mana masuk negara lain. Semua ada undang-undang antarabangsa. Tak boleh lebih sekilo lah. Bawa cokong emas 2 kilo, dah bawa balik daripada Dubai, bawa mari sini, jawab dia kena tahan. Dia boleh detect, dia boleh cari barang tersebut. Nak cerita dia tentang emas itu sendiri. Bila berlaku lewat bagi, lewat serang, maka di situ boleh berlakunya riba. Kemudian dibahas tajuk yang kecil, barangan yang berunsur riba. Riba berlaku apabila membabitkan 6 barangan berikut. 6 barangan ni mengikut nas. Sebab kalau kita pergi dekat mazhab Maliki, dalam bab riba ni, dia boleh pergi sampai ke peringkat makanan uji pun boleh berlaku riba. Contohnya beras. Tapi alhamdulillah kita tak guna mazhab Maliki. Jadi beras ni boleh tukar grade lah. Cuma saya nanti sekiranya ada sentuh bab beras, mungkin kita akan bahas. Tapi rasanya tak ada, sebab dia akan berdasarkan dengan dalil asal berlakunya riba pada 6 barangan tersebut. Apa 6 barangan ni? Emas, perak, saya sebut dah tadi, gandum, barley, tamar ni kemerah, dan garam. Semua barangan ini ada dinyatakan dengan jelas oleh nas. Maknanya 6 barang ni semua mazhab, 4 mazhab setuju berlakunya riba. Tapi ada barang yang lain, mazhab Maliki kata berlaku, barang lain kata mazhab lain kata tak berlaku. Contohnya beras lah tadi, sebab dia ambil 3 makanan uji. Nanti kita akan tengok dekat ilah riba. Jadi 6 barangan ni boleh berlakunya riba: emas, perak, gandum, barley, tamar dan garam. Semua barangan ini dinyatakan dengan jelas oleh nas. Bukhari, Muslim dan yang lain meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, az-zahabu bil-zahabi riban illa ha wa ha, wal burru bil-burri riba illa ha wa ha, wasya'ir bil-sya'ir riba illa ha wa ha. Ni bahasa Arab lah. Ha ni ha lah, huruf ha, tapi dia guna nak sebut kena sama ha dengan ha juga. Wa tamru bit-tamar riba illa ha wa ha. Emas dengan emas adalah riba kecuali diambil secara ambil dengan ambil. Maknanya kena serap. Sebab ada lagi hadis yang saya sebut tadi, hadis kat belakang ni ada dah, yadan biyadin maslam bimislim ada. Gandum dengan gandum adalah riba kecuali secara ambil dengan ambil. Barley dengan barley adalah riba kecuali secara ambil dengan ambil. Tamar dengan tamar adalah riba kecuali dengan ambil dengan ambil. Ni kalau kita terjemah gini tak berapa faham kan. Tapi nak sebutnya mesti kena sama, mesti kena secara langsung. Tu dalam hadis pada perkara tadi. Emas, gandum, barley. Dia barley ni makanan ruji juga zaman dulu dah. Cumanya bila saya duduk Jordan 8 tahun, saya tak perasan bila dia makan barley ni, saya tak perasan. Pokok dia buat roti ke, dia buat gandum ke barley tu, saya tak tahu. Tapi mudahlah dapat minum barang. Kat kita ni buat air je tau. Kan ada orang buat benda lain lagi, uli dengan barley ada tau, buat air je. Dan riwayat lain tersebut, al-wariqu bil-zahabi riba illa ha wa ha.
perak dengan emas adalah riba kecuali secara ambil dengan ambil. Maksud secara ambil dengan ambil di sini ialah kedua-dua pihak hulur-menghulur barangan yang dijual beli ketika mementerai kontrak dan berlaku penerimaan dalam majlis tersebut. Hak wahak ni maksudnya mesti serah pada ketika jual beli tersebut. Terdapat banyak nas, iaitu dalam hadis-hadis yang akan diperkatakan selepas ini yang menunjuk, yang menyebut barangan ini dan juga garam sebagai barangan berunsur riba. Selain 6 barangan tersebut, unsur riba ni bagi unsur riba. Unsur riba. Unsur riba juga turut wujud dalam barangan-barangan lain. Ini kerana hukum yang ditetapkan pada barangan ini tadi sebenarnya berpandukan kepada sebab illah. Dengan itu barangan lain perlu dipadankan dengan illah yang diterima pakai ini bagi menentukan kewujudan unsur riba. Saya sebenarnya bila buka kitab yang diterjemahkan illah dengan maksud sebab, dia akan ada masalah sikit. Sebab apa? Illah ni dia bukan maksud sebab kalau kita terjemah secara direct. Tapi kita boleh ambil lah untuk kefahaman secara umum, illah tu sebab lah. Tapi sebenarnya illah ni bukan sebab. Kalau kita buka kitab usul fiqh, kita rasa bincang dah masa kat surah kita ni, illah itu bukan sebab. Dibahas tajuk khusus Pak. Jadi sini dibincang pula illah riba. Sebab kenapa berlakunya riba. Illah riba merujuk kepada ciri-ciri tertentu yang menjadikan sesuatu barangan itu disenaraikan sebagai barangan berunsur riba. Jika unsur ini terdapat dalam sesuatu urus niaga tersebut juga dikelaskan sebagai urus niaga riba. Walau bagaimanapun ciri-ciri ini tidak digariskan dengan jelas oleh hadis-hadis dalam tajuk ini, namun ulama telah menyenaraikan ciri-ciri ini berpandukan dengan nas. Bahkan dinyatakan dalam hadis tadi ada dalam bentuk mata wang seperti emas dan perak. Ini kena berada sikit. Sebab apa? Dia kait mata wang, boleh berlaku riba. Dan ada dalam bentuk makanan manusia seperti gandum, barley, tamar dan garam. Berdasarkan kepada faktor ini dapat disimpulkan bahawa kayu ukur diterima pakai bagi menentukan suatu barang itu unsur riba atau tidak ialah mata wang dan makanan, tanpa mengambil kira sukatan atau timbangannya, seolah-olah syarak menggariskan semua barang berupa mata wang atau makanan tidak boleh dijual beli dengan barang yang sama jenis dengannya, melainkan jika menurut syarat-syarat tertentu. Ini sebenarnya sebab kita ni dah mari ke zaman yang mana kita, kalau kita limbung, baru ni kita bahas tajuk jual beli istisna tempahan, yang mana diterima pakai oleh mazhab Hanafi. Syafi'i dah pakai, tapi kita ni khabar boleh dulu. Begitu juga bab riba ni dimasuk juga pandangan sebenarnya berdasarkan apa yang saya ngaji lah. Ini adalah pandangan juga selari dengan mazhab Maliki. Dia ambil kaedah ni sama dengan bab mata wang dan juga makanan tadi dia merujuk kepada makanan ruji, maka boleh berlaku juga pada beras dan seumpama. Cuma sini dia bergaduh sikit, disebut ada unsur riba, tidak sebut direct itu adalah riba. Kerana yang barang atau makanan yang berlaku riba tadi, 6 tadi yang jelas dalam nas yang disebut, itu memang jelas berlaku dengan riba pada perkara tersebut. Jadi kalau ada niat nak jual kema, wajib belajar bab ni. Wajib dah, dia bukan pilihan, bab boleh berlaku riba. Kesimpulan, segala urus niaga yang membabitkan mata wang, yang berlandaskan emas dan perak seperti yang dipakai pada hari ini, dikategorikan sebagai barangan berunsur riba, dan segala urusan dengannya boleh membabitkan riba seperti emas dan perak. Ini kalau kita buka kitab
fi qadaya mu'asar. Fiqh kontemporari hak kait dengan perbahasan semasa, dibincang bahasa. Betul tak mata wang sekarang ni disandarkan berlandaskan emas dan perak. Dia akan bahas ke situ, barulah dia akan pergi kepada hukum riba. Kalau minat buka kitab bab zakat ataupun dalam bab mata wang ni yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi, dia ada tulis berkait dengan pandangan dia dan menyatakan boleh berlaku riba dan juga boleh diambil zakat daripada mata wang. Sebab sinilah dia punya punca dia. Mata wang ni adakah dikira seperti emas dan perak? Kalau tidak, maka tidak diwajibkan zakat dan juga tidak diwajibkan dan tidak berlaku riba pada ini. Ni kena ingat molek. Sebab apa? Hampir semua majlis fatwa bahasa am pun, fatwa negeri-negeri pun semua menyatakan duit ni boleh berlaku riba dan wajib diambil zakat daripada lebihan harta yang merupakan duit. Jadi sinilah dia punya pandangan. Sebab masa saya ngaji tu, saya memang jumpa beberapa orang, kita sebut profesor lah, dan profesor tu sebut tak berlaku riba, tak diwajibkan zakat, tak berlaku riba pada duit batu wang. Dia buat keluar lah hujah-hujah dia dan seumpama. Tapi bila kita balik dekat negara kita ni, walaupun kita jumpa dah hujah yang kuat macam mana pun, kita tak boleh nak lawan apa yang telah diputuskan oleh majlis fatwa yang ada dekat tempat kita. Kan itulah yang kita pakai dalam sistem muamalah kita. Kalau tak, boleh timbul huru-hara. Jadi orang kaya tak perlu keluar duit zakat. Sebab apa? Duit tak kenakan zakat. Tu bahaya, huru-hara lah. Jadi masalah orang miskin tu jual zakat sebenarnya tidak terbeli. Ni saya sebut ni surah kita ni je. Dia pun dengar khusyuk kata hujang ni pula. Allahu Akbar. Jadi yang saya sebut tu dah agak sensitif kalau saya sebut. Sebab apa? Boleh pergi kepada pandangan orang tak mau bayar zakat. Sebab apa? Duit ni tidak ada unsur emas dan perak. Sebab kalau tuan-tuan pergi dekat tajuk bab perbankan, sebab saya sendiri pun belajar di peringkat maknanya tinggi juga dah master tu. Bila bincang bab ni, dia akan pergi kepada memang mereka awal duit ni asal dia macam satu CJ untuk menggantikan emas yang dibawa pergi mari. Cuba bayangkan kalau nak beli barang dengan emas 1000 dinar, nak beli telefon contoh, harga dia 1000 dinar, kena bawa lah 1000 dinar. 1000 dinar tu mungkin lah 50 kilo. Takkan nak pergi buka atas kaunter gitu. Jadi cara dia, duit tu yang bubuh dekat bank akan keluarkan satu risik menyatakan risik ni bukti bahawa dia ada emas di bank tu sebanyak 1000 dinar. Dia tak perlu bawa pun PT 1000 dinar, dia bawa kertas tadi. Jadi dia macam cek lah lebih kurang gitu. Jadi bila buat urus niaga gitu, peniaga pun pergi balik dekat bank, boleh mula duit 1000 dinar dalam bentuk stokor 1000 dinar. Betul. Hak tu asal-asal sejarah duit mereka Allah. Dari sudut material dia, sama ada guna kertas ke, guna kulit ke, guna perak ke, hak tu lah. Dia punya perkembangan zaman ke zaman, akhirnya guna kertas. Kertas ni asalnya tak ada nilai langsung, tapi tadi bila dinisbahkan, disandarkan pada apa yang ada dalam bank, iaitu emas, boleh dipecahkan dalam nilai-nilai yang kecil. Contoh dia ada jokong emas, berat dia 2 kilo. 2 kilo ni jatuh berapa dah? Jatuh berapa puluh ribu. Contohlah jatuh 80,000. Di 80,000 tu boleh pecah lagi PT jadi 100, jadi boleh bayar keping pula. Berlakulah
duit yang kita guna sekarang. Cuma bila berlakunya peperangan dunia pertama, perkara tadi dah tak jadi relevan. Maksudnya ada negara keluarkan duit yang bukan nilai emas yang ada dalam bank negara masing-masing. Dan contohnya nilai bank negara tu ada 10 juta je, tapi dia buat keluar duit 20 juta. Tak 10 juta ni mana mari? Tak, meseng je buat duit, cetok. Perkara tersebut boleh menyebabkan jatuh nilai mata wang dan seumpamanya. Tapi ringkasnya, bila berlaku gitu, lepas perang dunia pertama, perang dunia kedua, perkara tadi tak relevan dah. Bahkan dalam bank tu, kalau kita pergi bank, asalnya pergi mana-mana bank ni, tanya ada tak emas simpan? Jawab dia tak ada. Memang ada tempat bank yang boleh simpan barang, tempat bank simpan emas, tapi tak ada. Kata lain, ia tak, duit kita sekarang ni tak bersandarkan pada emas dan perak. Cuma muamalah dia, ni hujah dalil kenapa kita wajibkan zakat. Muamalah duit ni sama macam kita muamalah guna emas dan perak. Maka di sinilah dalil ataupun hujah indah yang diwajibkan zakat. Sebab kita buat muamalah guna duit sama macam kita guna emas dan perak sebenarnya, walaupun asasnya dia tidak berlandaskan emas dan perak. Jadi saya nak betul, saya nak tambah maklumat dekat perenggan ni. Bila dia sebut segala urus niaga yang membabitkan mata wang yang berlandaskan emas dan perak, seperti mata wang yang diguna pakai hari ini, dikategorikan sebagai barangan berunsur riba, dan segala urusan dengannya boleh membabitkan riba, sama seperti emas dan perak. Jadi nak tambah maklumat apa yang saya sebut tadi, walaupun sekarang ini tidak lagi berlandaskan emas dan perak mata wang, tapi tetap berlaku juga riba dan juga diwajibkan zakat, kerana kaedah muamalah dia sama macam emas dan perak. Sebab itulah fatwa yang saya rasa yang dia bila buat keluarkan fatwa ni, dia mungkin boleh jadi betul ataupun salah. Kalau betul 2 pahala, salah 1 pahala. Dalam bab ni saya sendiri setuju dengan pandangan Profesor Qarqawi dan juga untuk amalan kita dekat Malaysia kita ni memang wajib zakat. Memang wajib zakat. Dan juga boleh berlaku riba. Demikian juga dengan segala makanan yang biasanya dimakan oleh manusia. Segala urusan dengannya boleh membabitkan riba, seperti nasi, jagung yang dipadankan dengan gandum dan barley, buah-buahan, kismis, buah tin dan sebagainya dipadankan dengan tamar. Ini nak sebut boleh dikiaskan, dipadankan ni dikiaskan. Ni bila dia terjemah kias dengan dipadankan ni, maksudnya dia jadi, kita bila belajar dalam bab usul fiqh ni, kita kena guna perkataan tu lah, dikiaskan dengan tamak. Ni juga seperti halia, mastik dan sebagainya. Mastik ni seni tumbuhan dan sebagainya yang boleh dipadankan dengan garam. Barangan lain yang bukan dalam bentuk mata wang atau makanan manusia tidak dikategorikan sebagai barangan berunsur riba. Antaranya logam selain emas dan perak. Kita emas dan perak ni memang ada nilai. Tapi kalau kita bincang kenapa kau lebih mahal daripada emas, kita mungkin boleh khabar permata ataupun zamrud ataupun belian. Belian ni lagi mahal pada emas, betul tak? Kalau kat emas tu mata kecil tu je. Kalau belian, lain semua emas, licin lah. Tapi belian ni tak berlaku riba dekat dia, sebab dia bukan barang berunsur riba. Begitu juga zamrud ke permata macam-macam tu tak, delima ke, semua tidak berlaku riba. Semua ada
keliru sikit kalau capur besi dengan pegok, gana tak suasa gana hukum. Ataupun besi banyak, emas sikit, ataupun begitulah, ni spot dia. Ini masuk bab tajuk muasyarah lah, bab tajuk hukum akan semasa. Jadi ni saya pegang pandangan hak mana lebih banyak itulah hukum dia. Kalau lebih banyak emas, maka hukum dia emas. Kalau lebih banyak besi, maka hukum dia besi. Dia sama macam pakai baju yang ada unsur sutera. Sutera ni orang lelaki haram pakai. Tapi kalau bercampur ada khilaf pandangan. Cuma kalau sama banyak ke atas, maknanya sutera lagi banyak atau sama banyak, itu tak boleh. Dia kena lebih banyak yang bukan sutera, baru boleh. Tapi nak elak syubhahannya, jangan pakai tu. Ni kadang orang suka melancong ni, kain ridak tu ridak sunnah Nabi tu, orang maninja dia koko tu, dia gitu dia tengok kain ridak, dia pun beli. Mahal ni, sedap kain sejuk. Tidak sedap. Sebab saya pergi diri tu, masa tu transit je, pergi tengok, kain ridak Syaumen, rupanya kain sutera. Dia kata orang Muslim, man, no. Kita pun cakap Arab, dia cakap Arab juga. Maknanya kalau kita jahil ni, jawab dia pakar, dah bagi sejid, balasan masjid, tak rupanya sutera, tak boleh. Memang sedap kain sutera ni, tapi Allah haramkan bagi lelaki pakai, kerana dekat syurga nanti kita boleh pakai belaka kalau dia pakai atas dunia. Jangan risau. InsyaAllah. Kami sikit lagi. Semua masalah di atas tidak mengambil kira kadar sukatan atau timbangan dan seumpamanya. Jadi nak sebutnya, kalau sukat dan timbang mestilah sama. Ia tak boleh nak berbeza-beza. Jenis dan hukum riba. Yang menariknya, kalau saya buka kitab, kebanyakannya dia akan sebut dua. Riba fadli, satu lagi riba nasi'ah. Riba fadli ni ada tambahan. Ada kema, sekilo kema ditukar dengan sekilo setengah kema, maka riba. Lepas tu dia panggil riba fadli, tak riba fadl. Satu lagi dipanggil riba fuduli, riba fadli, bukan fuduli, fadli. Lepas tu yang kedua riba nasi'ah. Hal ini berkait dengan tempoh. Kalau dia tak serah lalu, maka berlakunya riba. Walaupun sama, berat timbangan dia sama. Cuma dalam kitab kita ni, mazhab Syafi'i kita, dia tak ada satu lagi jenis riba, dia panggil riba yad, riba tangan. Riba tangan. Cuma sini biasa riba ni sebelum saya tutup dah, kita akan sambung pada muka surat 1279 ni, insya-Allah. Jadi sebelum saya tutup ni, dia riba biasa berlaku dalam masyarakat kita ni adalah riba melibatkan pinjaman. Riba melibatkan pinjaman. Jadi pinjaman ni bila bayar lama ada tambahan, ada bunga, maka itu adalah riba. Dia pinjam ni, kalau pinjam 100, kena serah balik 100. Tiba-tiba kena serah balik 110 ringgit ataupun 150 ringgit. Dalam bab ni memang berlaku sungguh dekat Terengganu kita pun, kat Kuala Negeri kita pun ada lagi orang terlibat dengan kita juga sebut alung lah, alung. Bukan kat alung. Memang ada, tapi nama lain lah, orang berlesen tak seumpama. Kalau kedia sekali ada orang minta tolong saya ni, dia nak 200 riyal je. Sebab apa? Dia kalau dia kena bayar bulanan RM200 setiap bulan untuk bayar untuk. Tapi betulan dia sakit apa, jadi tak ada duit nak bayar bulan.
Jadi yang ambil jalan mudah dipinjam dengan lu dua tu ya. Syarat dia kena bayar 300 setengah. Dia setuju lah. Bulan depan tu dia carilah PT. Dia dah juga 200 setengah. Dia dah 200 je. Jadi dia bayar 200, 100 setengah lagi dikira bunga masuk ke bulan depan. Ataupun jika buat gini, bayar 100 setengah, dikira tolak bunga je 200 lagi hutang. Bulan depan tu jadi 500, jadi 500 setengah pula. Kena dapat cari duit. Kita pun Allah. Jadi gitulah. Dia cover dia dalam 5-6 bulan dah duduk bayar bunga saja. Mula saya tak faham. Mana dia bayar bunga saja. Rupanya gitu kaedah dia. Tak, kalau dah cukup duit, kalau nak bayar sekaligus 300 setengah dah. Jadi dia cover dia nak pinjam duit saya 200, ya dia dah 100 setengah. Dia nak selesai lalu dengan alun. Ya Allah, saya masa tu kira memang orang yang terlibat dengan alun ni pengalaman saya sendiri. Satu, dalam bab agama dia lemah lah. Yang kedua, saya pernah tolong. Saya bukan jangan tolong, tapi orang yang terlibat dengan ni rupanya banyak kali dah dia buat perangai ni. Dia macam saya tak tahu lah ketagih ke apa, saya tak tahu, tapi si pinjam ni lah. Jadi dia sanggup bayar lebih. Wallahu a'lam macam mana. Hak jenis terjebak tu, hak tu lain lah. Biasa hak jenis itu you boleh selesai cepat. Dah jenis buat sama. Nah, memang ada lah dekat Kuala Lumpur kita ni. Nah, saya pun pening kerana nak selesai masalah. Tapi dalam bab ni, kalau ia dah ambil, kalau ia fikir, mana ia bimbang untuk ditarik dan seumpamanya, disambut terlibat dengan riba, dan riba itu adalah dosa besar. Walaupun dilepek dengan buang belesen dan seumpamanya. Saya diri kalau tengok dekat tengah jalan tu ada buang belesen tu, saya buang kok. Maknanya dia memang suruh buat pinjaman riba. Tak ada. Kalau orang betul tu pergi kat bank Islam je buat pinjaman. Boleh tak betul-betul, insya-Allah patuh syariah. Orang ni buang belesen boleh cash terus 5,000 tanpa kat penanam. Tu kan orang pelik lah. Jawab dia riba. Wallahu a'lam. Jadi waktu kita kena jagalah. Kadang-kadang kita tengok anak kita dan seumpamanya. Mudah-mudahan kita selamat daripada terlibat dengan fitnah riba, dosa riba dan seumpamanya. Wallahu a'lam. Apa yang baik daripada Allah, apa yang kurang daripada saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ya rabbi fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.